Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 20 Disember 2021. Walaupun hujan lebat berpanjangan dilihat semakin reda hari ini, jumlah mangsa banjir di Selangor dan Pahang terus meningkat. Seramai 61,000 orang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di 8 negeri dan lebih 30,000 mangsa di Selangor. Seramai 32,044 mangsa banjir telah ditempatkan di 162 PPS di 9 daerah di Selangor setakat 10 pagi tadi. Taman Seri Muda di Shah Alam menjadi antara kawasan paling teruk terjejas dengan kebanyakan mangsa hanya berjaya keluar pagi tadi selepas banjir mula surut. Kebanyakan mangsa terperangkap di rumah masing-masing dengan ada yang terpaksa duduk di atas bumbung sejak Sabtu lalu tanpa sebarang bantuan. Sementara itu banjir di Selangor telah meragut 7 nyawa dengan 4 mayat ditemukan di Taman Seri Muda, manakala seorang lagi dilaporkan masih hilang setakat petang ini. Di Pahang, 2 mayat wanita dan 1 lelaki dipercayai daripada kumpulan 5 individu yang dilaporkan hilang di Telemong Bentung ditemukan pasukan mencari dan menyelamat hari ini. Sidang Dewan Rakyat sedikit kecoh pada hari ini apabila Speaker Azhar Azizan Harun tidak membenarkan isu banjir dibahaskan. Azhar berkata ini kerana aturan urusan mesyuarat pada hari ini hanya diperuntukkan untuk membincangkan rang Undang-Undang Pindaan Akta 342. Urusan kita cuma hari ini ialah rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Ya, maaflah. Kalau hendak penerangan menteri itu selalunya itu terserah kepada yang berhormat menteri untuk membuat penerangan dan diberi notis kepada saya bahawa mereka akan membuat penerangan di bawah 14.1I. So kita tak boleh melompat dari satu isu ke satu isu tanpa isu itu berada dalam aturan urusan mesyuarat. Tak buat peraturan lah kerajaan tepuk atap ni. Speaker, ini isu rakyat melibatkan banjir. Dewan Rakyat bersidang. Takkan kita tak boleh bangkitkan perkara itu? Sudahlah, duduk. Dalam satu sidang media hari ini, Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil mengkritik keputusan Azhar itu memandangkan pindaan Akta 342 telah pun ditangguhkan ke sidang akan datang. Saya tadi beliau telah menutup mikrofon. Jadi ramai ahli-ahli parlimen yang bercakap tanpa mikrofon. Ya, jadi saya bangun untuk berkata, adakah kita perlu sehingga rumah speaker? Banjir baru kita nak bahas. Ia agak kasar tapi dan agak tegas, tapi isunya adakah kita tidak melihat perkara ini sebagai perkara yang serius? Terdahulu, pindaan Akta 342 yang sepatutnya dibincang dan diputuskan pada hari ini ditangguhkan ke sidang Dewan Rakyat yang akan datang. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata perkara itu diputuskan selepas berbincang dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan pihak pembangkang. Kita berpandangan bahawa lebih baik kita tangguhkan dulu dan kita dapat persetujuan yang lebih menyeluruh pada sesi parlimen akan datang agar bila diluluskan nanti insya-Allah pindaan tersebut, maka rakyat pun akan lebih percaya dengan keyakinan bahawa ini dipersetujui oleh semua pihak dan bukannya dibawa oleh kerajaan dan dibangkang oleh pembangkang, maka itu akan menimbulkan masalah kredibiliti dan juga masalah dari segi pematuhan rakyat. Terdahulu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menyambut baik penangguhan pindaan akta itu bagi membolehkannya diteliti semula supaya tindakan memerangi COVID-19 dan penyakit-penyakit berjangkit lain dapat ditangani dengan lebih berkesan. Dengan jumlah mangsa yang semakin meningkat, ramai yang mempersoalkan tindak balas perlahan Kerajaan Persekutuan dan negeri terhadap situasi banjir. Nama Ahli Parlimen Pematang PAUK Nurul Izzah Anwar baru-baru ini trending di Twitter apabila rakaman perbahasannya di Dewan Rakyat tular di media sosial. Dalam perbahasannya pada 26 Julai lalu, Nurul Izzah berkata kes COVID-19 akan menjadi lebih teruk jika kemungkinan banjir pada musim tengkujuh tidak diambil kira dalam perancangan Pelan Pemulihan Negara. Pulau Pinang, kami sudah mengadakan kerjasama Kerajaan Negeri, Nahrim, JPS, Pejabat Daerah menyediakan pelan rapi perancangan menjelang banjir nanti. Ya, jadi kena ada beberapa perancangan kerana kita akan mengalami banjir di kala pandemik. Jadi kesiapsiagaan ini saya minta sangat-sangat dalam pelan pemulihan diambil kira dengan serius. Rakaman itu kemudian tular di laman Twitter dengan kebanyakan warga maya kesal
apabila kerajaan tidak mengambil peduli terhadap isu yang dibangkitkan Nurul Izzah. Hari ini Kementerian Kesihatan mengesahkan sebanyak 181 kes COVID-19 dikesan di pusat pemindahan sementara mangsa banjir dan dijangka akan meningkat. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita sekarang ke perkembangan berikutnya. Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA pada hari ini berjaya mengumpul lebih RM1 juta dana bagi membantu mangsa banjir. MUDA mengumumkan pengumpulan dana itu juga berjaya dibuat dalam tempoh kurang daripada 100 jam selepas kutipan dana dilancarkan. Dalam satu kenyataan hari ini, Presidennya Syed Saddiq Abdul Rahman berkata sebanyak RM1,045,600 berjaya dikumpul hasil sumbangan seluruh rakyat Malaysia dan segala usaha mengumpul dana kini ditutup. Sumbangan itu katanya akan digunakan untuk menyegerakan usaha menyelamatkan mangsa banjir, membeli keperluan asas serta menguruskan misi pembersihan kawasan pasca banjir. Kata Syed Saddiq, sumbangan itu akan digunakan sepenuhnya untuk membantu mangsa banjir dan akan melalui proses audit bagi memastikan ketelusan pengurusan wang. Dalam pada itu, parti itu juga melancarkan panggilan sukarelawan kepada seluruh rakyat Malaysia bagi menyertai misi membantu mangsa banjir. Sejak 2 hari lalu, ahli-ahli parti itu terlibat secara aktif dengan misi membantu dan menyelamat mangsa banjir, antaranya di Seri Muda Shah Alam dan Hulu Langat. Mereka fashion terkenal Jovian Mandaji berkata dia telah difitnah menaiki helikopter milik kerajaan untuk menyelamatkan diri akibat terkandas oleh banjir. Ini ekoran tuduhan di media sosial yang mendakwa Jovian mendapat akses bantuan mudah kerana statusnya sebagai menantu Perdana Menteri. Dalam satu hantarannya di Instagram, beliau turut bersumpah tidak menggunakan aset kerajaan dan menyatakan tidak akan menggunakan sebarang harta yang bukan miliknya. Jovian turut memohon agar isu helikopter itu tidak diperpanjangkan lagi. Terdahulu, pereka fashion itu memuat naik beberapa IG story yang menunjukkan dirinya terkandas akibat banjir dan tidak dapat pulang bertemu dengan isteri dan anak perempuannya. Sementara itu, Jovian turut menjawab persoalan mengapa dia tiba-tiba menawarkan bantuan kepada mangsa banjir selepas isu helikopter menjadi tular. Jelasnya dia bukan mahu menunjuk-nunjuk, sebaliknya memang suka membantu mereka yang dalam kesusahan, termasuk sebelum ini memberi sumbangan PPE kepada petugas barisan hadapan dan jualan topeng muka untuk membantu kempen bendera putih. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah, kecuali kalau rumah anda dibanjir, sila pergi ke tempat yang sesuai. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.